Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, saya off kamera. Okey, untuk minggu ni kita tinggal lagi berapa minggu lah ikutkan. Kita tinggal lagi sekarang minggu ke-13 dan sepatutnya minggu ke-14 dah tamat lah. Tapi saya terpaksa extend, bukan saya saja kelas saja ya, kelas yang lain-lain pun terpaksa tambah minggu sebab ada 2 lagi topik yang belum kita masuk, iaitu topik yang kelima, digital, etika digital, dan topik keenam ialah internet dan email. Okey. Okey, dua topik tu saya tak risau sangatlah. Tak risau sangat. Siapa nanti untuk topik yang kelima, etika digital, saya akan bagi awak link YouTube rakaman saya sendiri untuk topik dua topik tu dah. So nanti minggu depan saya akan bagi link, awak just tengoklah, termasuk dengan nota. So based on pada nota, awak tengok pada link dan cuba fahamkanlah topik tu. Topik tu mudah je saya terangkan. Untuk topik di etika digital ada 3 sesi, 3 siri video. So apa video panjang. Untuk siri pertama tu ada berapa topik saya sentuh. Ada 6 topik, so dalam sejam lebih. So awak kena tengoklah benda tu. Okey, lagi 2 topik tu. Jadi minggu depan saya akan bagi 3 link tu, dia semua nota. Dan pada minggu satu lagi, minggu extend pada minggu ke-15 yang sepatutnya tidak ada, kita akan masuk topik yang terakhir. Itu topik sikit je. Topik bab 6 tu cuma setengah jam aja video dia. Okey. Dan kenapa saya minta awak tengok video ni, sebab apa, nanti awak akan ada satu ujian teori test. Ujian akhir, teori test, di mana kebanyakan soalannya berdasarkan kepada apa yang saya sampaikan dalam video tersebut. Okey? Okey. Okey, untuk video Okey, untuk kelas minggu ni saya nak bagi 2 benda kat awak. Saya tak nak ajar apa dah. Okey, saya nak buat bertiga benda. Yang pertama, saya kena nak review sikit exercise 4.2 yang awak dah buat sebelum ni. Yang dok tanya, cik nak buat dollar ke RM ke? Okey, okey, nanti kita tunjukkan sikit. Saya tunjukkan contoh jawapan ni nanti. Kemudian saya nak buat lab yang keempat. Okey. Lab keempat ni awak dah download dah daripada CDOS. Saya dah suruh download tadi tu. So hopefully awak semua dah download. Dah tengok dah soalan dia. Boleh tahan jugalah. Okey. Buat macam biasa, bagi masa seminggu, kemudian awak upload jawapan dalam CDOS sampai minggu depan lah. Sebelum sampai Khamis tu kena dah ada dah dalam CDOS. Kemudian saya bagi satu lagi mini projek kedua. Okey. Kalau tengok mini projek kedua, mini projek kedua nanti kita bincang lah. Okey, mini projek kedua ni adalah kesinambungan kepada mini projek satu. Okey, saya suruh cakap itu mini projek satu ialah macam satu awak berangan nak menghasilkan satu produk untuk tim awak. Okey. Dalam mini projek kedua ni, kesinambungan dia bermaksud kita kena buat satu gancat. Ada tugas, ada bayaran untuk pekerja-pekerja. So yang tu yang awak kena setting. Okey, buat dalam satu simple punya gancat. Okey, kalau ikutkan kita tengok latihan dalam buat latihan project plan ni lagi susah. Okey, yang tu lagi simple. Kemudian awak kena presentkan dia dalam bentuk PowerPoint. Okey, so ada 2 kat situ, dah kena hantar 2 lah. Satu hantar PowerPoint dan juga satu lagi saya tengok gancat lah. Okay, .mpp punya file tu. So untuk awak punya mini project yang kedua. Okay, yang ni mengikut kumpulan yang sama Jangan ni pula tukar. Benda yang sama macam kumpulan sebelumnya. Okay. Okay, kita tengok soalan. Kita tengok.
Sekejap ya. Windows. Sekejap. Screen sekejap. Okey, dekat skrin awak ni adalah contoh latihan yang lepas yang kita dah buat bersama tu. Okey, jadi kita tengok apa ni secara pintas lalu. Nanti saya tunjukkan dia punya ni lah. Okey. Oh, ya. Okey, yang awak dah buat dah itu, awak setting duration, default day tu mana tarikh yang ni lah. Saya nak review je lah pasal awak dah hantar benda ni kan. Okey, nanti supaya panduan untuk buat lab yang ni lah. Okey, duration 1 day setting 1 day ataupun 1 day. Okey, kita macam tu lah. Kalau weeks kita dah WKS. Okey. Yang presiden ni seperti mana? Ikut kepada dia punya ni lah, susunan row ni. Okey, sekali lagi saya ingatkan susunan row ni dan tier resources ialah orang yang terlibat. Orang yang terlibat dalam tugasan ini. Okey, kita setting tempo semua ni lah. Okey, rasa semua dah tahu dah benda ni. Yang atas ni ialah dia punya macam tajuk task. Yang ni panggil sub task. Maknanya yang ni kita kena setkan indent. Indent kepada planning task, internal awak type semua, kemudian yang ni indent kepada dia. Bila planning complete, letak kosong dia lah. Okay, yang presiden ni ikut daripada mana yang awak letak. Okay, daripada mana yang awak susunan ni. Ikut row berapa. Kalau row kedua ialah rujuk kepada assign launch team ni. So apa yang ni akan menentukan bentuk gancat awak. Okay, bentuk gancat awak nanti dah. Adakah dia mengikut turutan dan sebagainya. Kalau awak salah letak, mungkin dia akan tunggang langgang lah kat sini. Macam tu. Okay. Okay, kemudian dekat macam team resource ni, dia just yang ni hanya untuk work saja, untuk pekerja saja. So tidak ada untuk material dan sebagainya. Ada material kot? Ada material bawah Okay, so kena setting dan dia punya setting harga apa dia punya upah dia tu ada bahagian bawah sini. Dan costing dalam unit dollar. So USD lah. Okay, dalam USD. So ada yang tanya Malaysia ringgit macam mana tu? Itu yang ni lah. Okay, working hours kita setting 85 lah. 85, 5 hari seminggu. Ada yang kata 96 kan? Okay, tak apa saya terima lah. Sebab apa? Saya pun duk cuba juga. Sebab kita setting default pada 85. Tapi bila kita tukar default pada option tu, tukar 85, 96, masa dekat gancat dia tak boleh nak berubah pada 96. Okay, boleh tapi setting satu-satu. Kemungkinan lah kita punya software yang kita gunakan ni bukan full subscription lah, maknanya yang berbayar penuh. Mungkin benda tu yang jadi limitation lah. Awak tak boleh nak dapat full full features dia lah. Maknanya benda-benda tu kemungkinan dia tak kasih secara automatik. Mungkin kena buat pembayaran dahulu barulah boleh. Okay. So ini setting. Kemudian add recurring team meeting. Yang ni saya dah tunjukkan dalam video lepas. Siapa yang nak tahu macam mana nak add recurring meeting, maknanya meeting secara berkala, bertunjukkan pada sinilah. Pada setiap Jumaat and after for occurrence mana ni. Okay. So ada soalan selepas tu, ada soalan-soalan yang bertanyakan tentang ni lah. Siapakah yang bekerja lebih dalam projek, siapa yang bekerja, viewers hours. Okay, kita kena rujuk pada report. Report nanti kalau dalam summary tu dia akan keluar semua ni lah. Total cost semua berapa dan sebagainya. Okay, itu satu. Kita tengok gancat dia. So ini gancat lah. Okay. Total cost dia kat sini ialah 25,420. Jangan tak boleh nak zoom. Okay, nampak tak ni? Okay, macam mana saya nak keluarkan yang atas ni? Yang ni pergi pada bahagian option lah. Okay, yang ni option. Okay, pergi pada project info. Sekejap, okay, bahagian advance ni, kita klik show summary task. Kalau saya tutup ni, dia padam lah. Okay. So, summary task mana padam.
Okey, saya tukar balik jap. Depan show summary task, show outline number. Okey, keluarlah yang ni. Maknanya dia akan kira secara automatik setiap task ni harga dia 13,100 campur 8,000 campur 3,700. Okey, so terdapatlah $25,420. Dia kira gaji setiap resources name campur dengan macam travel, expenses berikutlah, campur ni semua ni. Dan total duration dia adalah 36 hari. 36 hari. Jam dia 452 jam. 452 jam. Tengok tarikh ni dia punya Gantt chart rupa macam ni lah. Rupa macam ni. Ada persoalan kot bawah ni meeting. Dia akan refer pada row ni lah, row ni meeting setiap hari Jumaat. Kalau tengoklah yang petak grey ni ialah Sabtu Ahad. So ini ada meeting kat sini lah. Meeting pada setiap Jumaat. Boleh ni? Dapat tak seperti mana yang dalam ni? Saya tengok lagi awak punya ni, latihan ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya? Tak ada. Boleh sekejap seterusnya. Sekejap Saya nak tengok rujuk kepada lab 4. Kita tengok lab 4. Agak mencabar sikit soalan dia. Ini lab keempat yang awak kena buat review dan hantar. Section A, create a new project document. Awak savekan nama tu, nama metrik awak _bathroom renovation lab. Maknanya kita buat projek untuk buat renovation bathroom lah, bilik mandi. Dia punya task ada kat sebelah ni. Appendix 1, set the summary task and subtask and set the duration. Default task, tak ada, maknanya anytime walau tak bila boleh, tak apa. Kemudian show project summary task, saya dah tunjukkan tadi. Summary task kat mana? Dekat dalam option ni. Option, pergi pada bahagian advance. So kliklah sini indent name, show outline number. Outline number yang keluar nombor ni, nombor 1 ni bukan kita type tau. Asal dia, katakan saya tutup balik benda ni, dia tak keluar macam ni. Ini yang benda yang awak type macam biasa ni. Awak type dari mula sampai habis macam ni. Tapi bila awak dah set kepada outline number dengan show summary task, baru dia akan keluar macam ni lah. Dia automatik kan keluar. 1, 2, 3. Tapi kena setkan dululah yang 1.1 sampai 1.5 ni adalah indent kepada planning phase. Maknanya 1.1 sampai 1.5 tu anak ataupun subtask kepada planning phase. 2.1 sampai 2.7 adalah subtask kepada internal launch phase. Benda tu kena setting dulu. Awak buat, kemudian baru pergi pada option show summary task dengan show outline number. Mana lagi tadi? Kemudian identify suitable linking task for the project. For predecessor ni, yang ni awak kena setting sendirilah, ikut pada bawah nanti. Task ni dilaksanakan selepas task apa. Task ni pula rujuk pada task mana. Task mana tu dirujuk kepada row task tersebut. Contoh,
Contohnya ni lah, complete author questionnaire ni, predecessor dia dua. Dua ni merujuk kepada task ini, task complete author questionnaire ni dilaksanakan selepas daripada row nombor 2 ni adalah rujuk pada nombor 2 ni. Okey, iaitu selepas daripada assign launch team members barulah dilaksanakan complete author questionnaire ni. Okey. So predecessor ni kena hati-hatilah. Baik, ada setengah ni macam ni serentak. Okey, schedule author interview ni serentak pasal ada dua orang yang berlainan. Dua job yang berlainan, so dia boleh jalankan secara serentak. So ini kena defend kepada bukannya awak susun 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Dia kena tengok betul-betul ada subtask yang kena boleh jalan serentak. Sebab kemungkinan person in charge dia adalah yang berbeza. Orang yang berbeza. So kena fahamkan betul-betul lah ni kat sini. And make sure no works are done during weekend. Dan pastikan tidak boleh kerja pada cuti hujung minggu. Yang ni setting pada mana? Yang ni setting pada sinilah dekat bahagian option. Tengok working days ni, project info ni. Yang ni kita tengok dulu soalan tadi dalam USD ataupun measure ringgit lah. Bahagian schedule ni tengok Sunday, start pada Sunday, kerja dia 8.5. Okay, ini 96 ya. Okay, 8.5. Kemudian 8 jam. Kemudian kita tandakan waktu bekerja. Dan dicakap tadi tu tidak boleh kerja pada hari weekend. So jangan antiklah pada bahagian Saturday dengan Sunday ni. Antik balik. Okay. Kalau antik maknanya dia akan bercuti pada tarikh berkenaan lah. Pada hari berkenaan. Okay. Assign resource for each task. Procedure to clarify responsibility of the person to complete the task. Maknanya kita assignkan betul-betul lah. Task tersebut, siapa yang kena buat. Okay, refer kepada nanti table kat bawah nantilah. Okay, pastikan orang yang betul dan tengok ada percentage. Pada certain task tu dia hanya buat 50%, 50% lah. So apa dia akan libatkan pada bajet. Kalau sepatutnya 50 tapi awak type 100, dia akan efek pada bajet. Kalau setakat 1 jam, okay, kalau ini kita keluar pada teori lah. Kalau macam 1 jam mungkin terlebih lah bayar. Tapi kalau dah berdetas tu sampai 8 jam, sepatutnya bayar 100, awak terpaksa bayar 200. Okay, untuk 1 jam. Kan berbeza kan? Okay, show the entire project. Save your project, number sekian-sekian dan send your document to CDOS lah. Nanti saya dah buat dah dia punya legwork tu. Produce another type of chart with tracking gun. Okay, cari tracking gun. Okay, yang ni kena cari sendiri dalam project plan lah. Ataupun search dalam YouTube how to create tracking gun in project plan. Ada semua dalam tu. Okay, okay, yang tu kena sini. Okay, ini dia punya phase dia, appendix dia. Okay, banyak Okay, maknanya kalau boleh awak type saja yang penting. Yang pertama ni, planning phase, contract, ini semua dalam satu baris saja. Daripada mula 1, 2, 3, 4. Semua ni dalam satu baris saja. Kemudian barulah kita dah buat, baru kita letak sub. Iaitu kita letakkan contract dengan finance ni sub kepada planning phase. Dan anak-anak get contract ni adalah anak kepada contractor. So better yang buat yang ni dululah. Buat yang get contract quotation, appoint contractor, contractor appointed ni maknanya awak buat indent kepada yang ni. Yang ni semua indent kepada finance dan klik tutup. Tutup macam mana? Okay, contoh macam ni. Awak tutup ni. Katakan dah buat yang katakan get contractor questionnaire, get contractor quotation, appoint contractor appointed ni anak kepada contractor. Kemudian awak tutup dia. Tutup macam mana? Saya cakap tutup macam ni. Tutup dia punya segitiga ni. Kemudian kedua-dua ni anak kepada yang first tadi tu. Ataupun indentkan dia supaya ni lah. Baru awak dapat dia punya ni lah. Macam bentuk macam ni. Dan nombor-nombor ni dia kalau awak setting
outline number dia automatic akan keluar. So tak payah type nombor-nombor ni. Ikutkan tak payah type. Okay, contoh dekat sini. Kalau kita pergi pada file, pergi pada option, pergi pada bahagian advance, show outline number kat sini. Okay, perhatikan pada cursor saya tunjuk, show outline number, so automatic dah ada dekat dalam tu. Dia akan automatic, tak payah nak type 1.11, 1.12 dan sebagainya. Okay, tak perlu nak type lah. Okay, kemudian days, hari. 7 hari ni, awak type 7 hari. Sebab apa? Dia bukan 1 week. 1 week dalam projek awak adalah 5 hari. Sebab kita dah setting tidak ada hari bekerja pada weekend. Kalau hari bekerja pada weekend ada, kalau kerja je tak ada cuti, barulah 7 hari tersebut adalah 1 minggu. Tapi kat sini rujuk pada 7 hari. Okay, ini trik Kalau awak terlupa, maknanya awak type je 1 week, maknanya awak kurang 2 hari kat situ. Okay. Kemudian indent, appoint contractors ni dilaksanakan selepas daripada kerja 1.11 ni selesai, iaitu pada selepas daripada get contractor quotation, selesai barulah kita buat appoint contractor. Maknanya kita contractor tu, maknanya kalau kita nak buat projek ni, kita kena cari bukan satu kontraktor, cari lebih supaya kita dapat bayaran yang rendah. Tujuan projek ialah untuk dapat quotation ni ialah kita tengok mana satu yang rendah. Rendah tapi berkualiti. Tapi kita bagi spek lah. Contohnya kan, katakan nak buat renovation, kita nak style bathtub dia sekian-sekian, gunakan cermin material yang sekian-sekian, jubin nak kena grade AA, bukan A plus ke AA ni dah. Lepas tu ada cermin sekian-sekian, kita bagi spek yang kita nak tapi tak cecah harga. Kita pun dah survey secara harga pakai internet. Okay, kita bajet 25,000. Okay, kita cari ada tak orang yang bajet 25,000 ataupun 30,000 ke bawah. So kat sini lah tujuan dia sampai 7 hari. Kontraktor A katakan dia bagi 23,500, kontraktor B 27,000, kontraktor C. Tapi tak semestinya yang rendah tadi menawarkan kualiti yang terbaik. Okay, menawarkan kualiti terbaik. Kemungkinan apa cakap ni? Dia kualiti terbaik tapi dia gunakan material yang rendah. Kita tengok pula spek dia bagi. Oh, dia bagi grade A saja tapi aku nak grade AA. Kalau awak rasa benda tu berbaloi, so proceed dengan tu. Sebab tu kita pilih. Dalam satu hari tu meeting biasanya, meeting untuk pilih kontraktor. Okay, ni tujuannya lah. Ni saya cerita lain daripada ni lah. Okay, kemudian finance, macam biasalah saya cakap tadi, yang ni anak ataupun subtype ataupun indent kepada finance. Kita estimatekan finance needed, arrange charge. Kemudian barulah masuk kepada purchasing phase, pembelian. Visit tile, flooring and bathtub warehouse. Pergi kepada gudang, tengok harga bathroom. Kita tengok harga berapa. Okay, dah masa 5 hari. 5 hari kat sini ataupun awak letak 1 week lah. 1 week maknanya 5 hari, sama. Tapi kalau nak selamat, tulis saja 5 hari. Okay, tengok dia punya ni Yang ni selepas daripada mana, selepas daripada mana. Okay, yang ni kena masuk di bahagian resources. Bahan ataupun pekerja. Okay, equipment cost dia pada 3,000. Okay, so disetkan kepada RM3,000 RM. So, awak punya setting pada general setting, gunakan currency MYR, Malaysia Ringgit. Cari Malaysia Ringgit. Okay, yang ni simbol dia, simbol RM lah ni kat sini. Okay. Paint 8 liter. Cat dia 8 liter. Anda kepada material. Yang tadi anda pada cost. Kalau pekerja, anda pada work. Okay. So tengok betul-betul lah. Kalau pekerja panggil work. Kalau cat anda material. Equipment anda cost. Kena labelkan betul-betul. Okay. Bahagian pada resources. Okay. Tengok resource sheet. Okay. Kat sini kan ada nampak ni. Bookkeep, material dan sebagainya. Okay, tengok. Type kat sini ada work, material dengan cost. Okay, macam mana saya buat ni. Saya double klik kat sini.
So, keluar type sini. Ini kena setting betul-betul lah. Sama ada work tu untuk kontraktor. Material tadi macam apa tadi? Apa tadi? Material macam tile, macam paint. Okay, bathroom equipment under kepada cost. Okay, pilih yang betul kat sini. Okay. Okay, select and order equipment dan sebagainya. Kemudian implementation phase. So banyak kena type ni. Banyak kena type. Kalau tak nak type, awak copy paste lah. Okay, awak select dan copy paste lah. Habis kalau ni, awak type lah. Okay, dan kita ada kontraktor bayaran dia. Kontraktor bayaran dia adalah RM22 1 jam. Kalau satu hari tadi kita setting, 8 jam. 8 kali 22. Berapa lah kira nanti. Guard existing bathroom. Okay, prepare for tiling, flooring and painting. 2-5 hari lah total semua kerja sini. Okay, tengok ni bahagian predecessor ni, pastikan link dia betul. Okay, link dia betul. Benda ni dilaksanakan selepas apa, selepas apa, selepas apa. Okay, dia rujuk ke sini pada point aja, tapi sebenarnya rujuk pada awak punya row tadi tu. Itu yang penting. Rujuk pada row yang betul. Okay, selepas kerja prepare ni, kemudian kita masuk kerja-kerja electrical. Okay, electrical. Okay, ditugaskan kepada electrician lah, juruteknik, elektrik. Gaji dia RM25 sehari. Okay, samalah benda ni. Certification, okay. Certificate macam mananya, maknanya dia juruteknik elektrik tersebut dah selesai buat ni, maknanya dia sahkan pemasangan elektrik ni adalah selamat. Okay, so dia bagi sertifikat lah. Tak adalah bagi, maknanya dia endorse lah. Maknanya segala pemasangan elektrik, power semua tu selamat digunakan dan tidak ada bahaya, tidak ada kerosakan, tak ada kecacatan. Maknanya dia bagi sertifikat dekat sini lah. Okay, kemudian dah siap elektrik, barulah kerja masuk kerja plumbing. Okay, plumbing. Dan tengok perhatikan pada betul-betul pada processor ni, dia selepas dibuat pada 3.1.2. Maknanya selepas pada guard ni, dia akan buat kat sini. Nampak? Benda ni bukan ikut turutan lepas plumbing masuk elektrik. Tapi tengok, baca dia punya nombor ni. Dia dudukan kat mana. So tengok betul-betul. Fix plumbing dilaksanakan pada 3.1.2, iaitu selepas daripada prepare for tiling, baru terus buat sini. Sama juga macam electrical, maknanya dibuat secara serentak. Electrical dan plumbing dibuat secara serentak. Sertifikat ni dilaksanakan 3-2-1. Okay, selepas daripada elektrik ni, buat sini. So, kena perhatikan betul-betul lah buat benda ni. Okay, perhatikan pada predecessor ni. Pastikan awak buat, baca betul-betul. Okay, tanda betul-betul. Okay, better awak type semua, kemudian buat hati-hatilah benda ni. Okay, kemudian tiling. Okay, pasang tile lantai, jubin lantai. Dilaksanakan selepas 3-1-3, iaitu selepas daripada atas ni. Nampak? Okay, dan ini ada kontraktor. Kontraktor, kita gaji dia sama dengan RM22 sejam. So, ini setting kepada 100% lah. Pasal dia bukannya macam konsultan datang 50% je. So, letak pada 100%. 100% lah. Okay, maknanya kat sini 4 days pada 4 hari kali dengan 8 jam kali dengan RM25. So ini pun sama lah. Okay, 2 hari sebagainya. Kemudian equipment, fit equipment, start to start. Lepas 3-2-1. Ini pun kontraktor. Bayaran ni tadi berapa? RM25 sejam. Okay, yang murah apa? Ada RM22. Okay, RM22. Silap. Okay. Kemudian equipment fitted. Okay dah. Kemudian completion phase. Okay, ni dah adalah bayar ni. Kontraktor saja. Okay. Selepas tu, awak lampirkan satu lagi jawapan awak untuk menjawab soalan-soalan ni. Better awak cari. Kemudian awak letakkan dalam, kumpulkan gambar-gambar ni. Apa ni? Kalau macam screenshot apa semua ni. Bubuh dalam satu file. Kemudian setkan PDF lah. So, awak akan hantar 2 kat sini. Satu file MPP. Satu lagi file PDF. Okay. MPP file ni lah. File ni. File project ni. Okay. .mpp contoh macam ni. Okay. File MPP.
So dia cakap sini the working hours for every workers. Okay, maknanya carilah kat situ summary dia. Berapakah jumlah jam waktu bekerja dia. Total cost ni macam mana saya tunjukkan. Total cost ni kalau kita tekan summary. Okay, kita tekan summary dia akan keluar total kat atas ni. Pada bahagian atas ni, pergi pada file, pergi pada option, pergi kepada advance, klik pada show summary task. So dia akan keluar total kat atas ni secara besar. Ataupun kalau tak nak, pergi pada report, pergi kepada overview lah. Okay, project summary. Okay, ini yang contoh latihan lepas lah. Okay, kita tekan PDF. Open in preview. So dia akan keluar sini dah. Total cost dan sebagainya. Working hours. So yang sebenarnya awak kena carilah sendiri. Total cost berapa? Task the lowest. Apa kerja yang cost dia rendah. Dan cost untuk setiap pekerja. Kontraktor berapa? Electrician berapa? Plumbing kerja dia berapa? Plumber tu berapa kerja dia? Total duration kita boleh tengok dekat tadi lah. Dan date finish. Dekat atas ni boleh tunjuk dah. Total duration dia sini 36 hari. Start from 4 Jun sehingga 23 Julai. Okay. Total day dia adalah 36 hari. So kalau tekan summary task dah keluar dah. Complete semua ni lah jawapan dia. Ada 1 jawapan, 2, 3 jawapan. Tapi kalau nak bagus saya cakap tadi pergi pada overview tadi tu. Okay. Report. Pergi pada overview. Ataupun cari assignment sebagainya ni. Siapa kita tengok ini. Ini task name lah. Keluar sini nama. Okey, berapa persen. Okey. Yang ni Kara Poland kerja 24 jam. Hani Morkus 40 jam. So keluar. Macam tadi kan keluar lah. Kontraktor berapa jam. Apa kerja dia. Contoh dia kerja macam kontraktor tadi. Okey, ni assign launch team ni. Kemudian Hani Morkus ni. So benda ni semua ni awak boleh dapat dalam bahagian report. Okay, bahagian report. So dia akan keluar detail. Tak payahlah kita nak kira automatik. Tu penting bagus macam ni lah. So bagi pergi report. Kalau tengok orang pergi pada assignment lah. Assignment. Untuk contoh latihan apa ni lab tu. Boleh cari lah sini. Who does what when. Ni pun ada lagi kita tengok. Pergi pada PDF. Pergi open in preview lah. Tak perlu nak cetak. Banyak berapa page ni. Ni contoh 4.2. Ni tak ada ni. Dia kerja 8 jam lah. Mana ni ikut hari. Berapa jam dia kerja pada hari-hari tertentu. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya tak tentang lab 4 ni? Silakan kalau nak bertanya. Tuan. Ya. Yang level 4 ni tak payah letak number kosong tu lah. Sekejap ya. Dekat mana tu yang lama punya kot. Kosong yang mana? Yang ni lab 4. Lab 4 saya baru bagi. Okey. Lab 4 ni saya baru bagi kan. Dalam ni saya sebelum lagi. Masa awal yang kosong mana? Yang kosong D ni ke? Tak, bukan maksudnya kan row kan. Macam mana nak buat row kosong tu? Row kosong yang ni ke? Yang tadi tu Okey, yang ni, ini adalah show summary task. Baru keluar benda ni. Dia takkan keluar tau. Yang ni adalah, ni kalau saya tutup ni, saya tutup dekat advance ni, pergi pada show summary task ni. Okey, saya antik Dia hilang nombor kosong tu. Nampak tak? Dia hilang nombor kosong tu. Saya kena pergi pada show summary task. Baru keluar nombor kosong tu. Itu adalah keseluruhan ringkasan kerja tu. Kosong ni. Bukan tab. Dia memang kalau awak tekan show summary task, baru keluar benda ni. So yang ni dia akan paparkan segala
ringkasan projek awak ni. Berapa kos, berapa hari, berapa bila start, bila akhir, jumlah jam bekerja dan complete dia berapa persen lah. Okey. Okey, ada lagi? Oh, okey. Masih. Okey, ada yang lain nak tanya tentang sebelum kita masuk mini project yang ni dulu. Lab work keempat ni, ada nak tanya apa-apa? Silakan. Tuan, yang Presidious tu macam mana? Yang sekali lagi. 1.1. Yang Apa dia? Presidious tu. Sekejap, apa benda? Tuan, yang Presidious tu. Presidious. Predecessor ke? Dalam lab 4 ni ke? Yang 1.1 tu kena type macam tu ke atau kena ikut macam mana? Bukan type macam ni. Awak kena tengok 1.11 ni dekat row mana. Yang ni row ni awak kena bubuh dalam, kena type dulu dalam project plan baru tahu dudukan mana. Contoh. Okey, saja dia tak ada dah tulis 1, 2, 3 sebab apa kita tak susun lagi. Planning phase ni kemungkinan dalam row 1. Contractor row 2. Get contractor quotation row 3. So, appoint contractor ni adalah rujuk kepada nombor 3. Iaitu row yang ketiga. Iaitu apa? Selepas daripada get contractor quotation, barulah kita buat appoint contractor. So, yang ni sebagai macam remark untuk bagi awak faham lah kedudukan kat mana. Katakan kat bawah ni, dah banyak ni, takkan dah letak row 27. Jenuh pula awak nak kira row 27 yang mana. So, dia bagi satu ringkasan lah. Satu macam point senang nak faham lah benda tu. Boleh? Menjawab tak persoalan? Boleh? Yang bertanya, faham tak? Faham, Tuan. Tak faham lagi? Okay. Faham, Tuan. Faham lah? Okey, macam ni. Yang sebelum-sebelum ni, kalau awak tengok exercise ni, okey. Sebab apa? Yang ni kita buat macam ni, presiden ni predicate sama lah. Rujuk pada row 2. Row 2 adalah yang pertama ni row 1, planning phase ni row 1, assign launch team member ni row 2, complete author questionnaire ni row yang ketiga. Complete author questionnaire ni dilaksanakan selepas daripada row kedua selesai, iaitu ni. Mana ni tulis sini. Kat sini saya tak tulis nombor 1.1.2 ni. Jadi dia refer kepada row. Tapi dalam lab work 4, kalau perhatikan, okey, dia tak ada kotak-kotak kan? Tak ada table tu. Jadi dia refer kepada benda yang mudah kat sini lah. Maknanya appoint contractor ni dilaksanakan selepas daripada task 1.1.1 selesai dilaksanakan. Apa dia task 1.1.1? Adalah get contractor quotation. Row kat mana? Yang ni awak dah key in dalam project plan, baru dah tahu, oh dia ni dalam row ni. Row nombor 2. Predecessor ni awak tulis nombor 1, 2, 3 je. Bukannya tulis nombor 1.1. Nampak tak kat sini? Nombor 2 ni maknanya complete author questioning dilaksanakan selepas daripada aktiviti nombor 2. Iaitu 1.1. Awak tak boleh tulis kat sini 1.1. Sebab tidak ada row nombor 1.1. Okey? Tidak ada row nombor 1.1. Tidak ada row nombor 1.3 dan sebagainya. Okey, boleh? Siapa yang tanya tadi? Faham, Tuan. Alhamdulillah. Okey, ada lagi nak tanya? Silakan. Ada seorang tak masuk lagi Okey, ada lagi tak? Siapa nak tanya? Silakan. Tak ada ke? Maksudnya tak ada ke? Okey, semua jelas. Kita nak tengok mini project yang kedua. Mini project yang kedua.
Okay, mini project kedua. Mini project ni lagi mudah daripada lab work lah. Simple sangat. Okay. Dia nak uji awak kefahaman awak menggunakan project plan. Sebenarnya dia pakai Microsoft Project lah. Nak uji kefahaman awak tentang project plan. Kemudian nak uji awak tentang PowerPoint. Okay. In this project, you must apply Microsoft Project. Kita tukarlah pada Microsoft Project ni kepada Project Plan 365 dan juga Microsoft PowerPoint. At the end of the project, you will be able to manage a schedule. Okay. A. Manage a project schedule on progress of finishing your task in mini project 1. Dalam mini project 1, saya cakap awak kena set up satu company. Ada 3 orang ahli apa sebagainya. Buat launch produk apa-apalah produk dan sebagainya. Seolah macam awak satu company. Kemudian buatlah satu, katakan nak keluarkan satu produk baru seperti mana contoh kasut ke, tudung ke, brooch ke, cover handphone ke dan sebagainya. So buatlah benda ni. Okay, simple saja. Okay, yang ni saya bagi banyak kebebasan pada awak lah. Contohnya macam pekerja tu atas nama kumpulan awak sendiri. Okay. Duration ni letaklah 4 hari, 1 hari dan sebagainya. Review target 10 hari semua ni. Okay. Dari segi waktu kerja, settinglah 85. Katakan awak nak bercuti pada kerja 4 hari kerja, 3 hari cuti ke, buat. Tak kisah. Okay. Yang ni banyak kebebasan. Awak nak bayar gaji awak dalam dolar ke, sing dolar ke, dalam pound sterling ke, ikut awak. Ini kebebasan lah. Tak payah pakai RM. Okay. Start date ni default lah. Letak je hari apa-apa. Okay. So yang ni je dia punya kerja dia. Dia tidak ada anak. Okay. Dia tidak ada macam indent. Dia tak ada ini. Mana semua ni adalah ni. Saya tak payah nak buat simple je benda ni. So last kali kena ada satu lagi. Show summary task. Maknanya jumlah hari, jumlah kos. Okay. Dari segi resources, ahli kumpulan awak, bayaran ikut awak. Okay, tak payah sama setiap kumpulan lah. Maknanya katakan dia ni nak bayar 1 jam RM40, terpulang kat awak. Terpulang kat awak semuanya. Okay, material ke nak buat ke, kertas A4 ke, pamphlet ke, printing ke, ikut awak. So yang ni banyak kebebasan mini project ni. Saya tak nak sekat, saya cuma bagi benda ni kena ada lah. Task ni semua ada, kena ada dalam awak punya project plan. Plus dengan benda-benda lain tadi lah. Yang tu kena banyak kebebasan. Maknanya saya nak setiap kumpulan tak sama lah memang. Jangan dia tiba kebetulan sama pula. Tiba-tiba ni pakai RM, ni pakai RM. Semua sama. Cuma tukar nama ahli kumpulan je. Saya tak nak benda tu. Okay. Siapa assign benda ni berapa persen buat kerja. Katakan orang ni 50%. Itu terpulang kat awak semua. Janji semua ni ada person in charge dia. Ni siapa, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Okay. Resources. Okay. Each member in your group should have a specific task and set their pay. Letak sendiri. Nak pakai mata wang apa? Yen Jepun ke? Terpulang. Okay. Sekolah kena buatlah milestone, task note ini. Try cari sendiri cara milestone. Saya takkan ajar benda ni. Task note semua ni. Awak cari dalam YouTube. How to make a milestone from ni. Extract milestone from the project plan dan sebagainya. Ada. Gancak dan tracking kan. Okay. Tracking kan. Okay. Itu satu. Kemudian dah selesai semua tu. Awak akan generate 2 file lah. Satu file MPP. Satu lagi file PDF yang mengandungi detail ni lah. Contohnya macam screenshot daripada report tadi. Awak jadikan di PDF lah. Ataupun report PDF tadi awak print. Awak siapkan satu file yang mengandungi semua ni lah, milestone, estimate cost, semua dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, awak kena hasilkan satu PowerPoint. Ini bekerja berkumpulan pandai-pandailah bagi task lah. Yang ni buat apa, ni buat apa, ni buat apa. Refer kepada mini project 1. Yang tu tadi dah buat dah dalam Word dengan Excel. Okay, yang ni kena buat create slide presentation based on your mini project 1. Your slide presentation must follow the criteria. Apa dia? Appropriate number of word and item on slide. Dan untuk kenal awak, kalau macam slide ni kita tak boleh letak terlalu banyak teks dan terlalu kecil sampai benda tu nama presentation.
masih simple, easy. Semua kita nak tengok point-point yang tertentu. Nama pun PowerPoint. So, just a point, bukannya satu karangan lengkap tentang company awak. Okay, point-point tertentu. Dan use a suitable font size. Okay, benda yang awak buat dalam lab satu tu, awak jadikan dia PowerPoint. Itu saja sebenarnya. Jadikan PowerPoint. Okay, comparison make clear and easy to evaluate. Background did not interfere. Mana background awak ni tak adalah terlalu terang sampai teks tu tenggelam. Kena setting macam mana, pandailah buat. Background yang macam mana yang sesuai. Ada transition macam mana yang sesuai. Kemudian, masukkan sekali lah awak punya screenshot daripada apa nama ni, project plan tadi, gancat tadi, bubuh dalam ni sekali. Bubuhlah sekali dalam ni. Lagi menarik lah. Ciptalah logo syarikat awak bagi nampak menarik. Okay, itu sahaja. Okay, ada siapa nak tanya tak tentang mini project 2? Silakan. Saya buka. Ada siapa nak tanya? Boleh ke? Nyap aja. Dengar tak dengar ni? Dengar. Clear? Boleh tuan. Jelas? Jelas. Kalau jelas, alhamdulillah. Tak ada apa nak tanya? Okay. Nanti apa-apa kami tanya sendiri. Ya, apa dia? Sekali lagi. Syafiqah, sekali lagi. Nanti apa-apa kami tanya dalam WhatsApp lah. Okay, boleh. Okay. Okay, benda ni dah masa seminggu dah buat lab ni awak buat secara personal, buat sekejap-sekejap siap dah. Buat dah masa seminggu, hantar. Projek pun sama, awak bincang. Konten projek, mini projek 2 ni adalah apa yang awak buat dalam mini projek 1. Awak keluarkan balik, copy paste. Cuma yang ni tak ada detail lah. Buat point just dalam bentuk in point sahaja. Okay, bubuh dalam tu. Settinglah gambar menarik. Transition, kalau ada nak bubuh lagu, silakan. Tapi tak mengganggu. Background dengan music background tidak boleh interfere dengan apa yang awak nak sampaikan lah. Terlalu kuat dan sebagainya. Pilih muzik tentu. Biasakan kalau pergi ke hotel, kalau setengah pergi pernah hotel, awak tengok dia macam video presentation hotel, bilik-bilik hotel, dia akan pasang satu lagu yang soft punya muzik lah. Okay, macam tu lah. Awak nak tunjuk awak punya company, sesuai lah dengan corporate punya teknik dan sebagainya. So, kena ni lah. Okay. Okay, ada apa lagi nak tanya? Saya harap awak faham lah. Saya harap awak punya project plan tu sempat lagi lah. Tak expired lagi. Saya pun ada lagi beberapa hari lagi ni. Sebelum expired. Berapa hari lagi? Ada 16 hari lagi. Sempat lah. Awak punya pun seminggu. Awak punya lebih pada saya lagi. Awak punya dalam 23 hari kot saya. Masih ada banyak. Saya punya nak habis ni. Awak hantar lambat saya tak boleh nak buka dah awak punya project. So dalam minggu depan kena siapkan benda ni. Sebab apa saya nak marking benda ni dulu sebelum marking benda lain. Kan saya tak boleh buka file awak. Satu masalah lagi. Tak boleh buka, nanti kan saya terpaksa minta dalam bentuk PDF lah. Belum benda lain tu. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya harap awak boleh dapat ni lah. Cuma minggu depan nanti, kita tak akan buat kelas macam ni lah. Sebab saya akan bagi link saja. Topik tu agak panjang. Nota nanti saya akan bagi dalam CDOS. Awak download. Ada 10E. Digital etika tu ada 10E. Ada E kesejahteraan, E accountability, E access dan sebagainya. Nota saya bagi. Kemudian awak tengok pula video tu dalam YouTube. Saya akan bagi link nanti. Okey? Itu saja untuk pada minggu ni. Okey, kalau tak apa-apa, kita jumpa lagi pada minggu depan. Kalau tak faham, boleh tanya dalam WhatsApp lah. WhatsApp group dan sebagainya. Okey, saya sudahi kelas kita pagi-pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rakaman nanti saya akan upload ke YouTube dan saya akan bagi link kat awak. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan.